Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ruhaiza binti Ahmad menyambung pembentangan sahabat saya Azura binti Abdullah dalam tajuk politik dan kepimpinan dalam perubahan keorganisasi. Maksudnya ini sambungan jadi part 2 lah. Jadi kita mulakan dengan 2 rangkap pantun ya. Dr. Maizatul orangnya lawa. Dr. Wan Idrus tak kalah orangnya. Kelas pertama tak dapat bersua. COVID-19 ujian darinya. COVID-19 mengancam dunia. Rakyat dan pemimpin bekerjasama. Salam Ramadan untuk semua. Dari saya dan Azura, pembentang pertama. Okey, kita terus ke slide yang pertama iaitu menunjukkan kandungan dalam persembahan kami, dalam tajuk kami iaitu ada 6 sub tajuk: pengenalan, definisi, kupasan, teori penting, impak isu terhadap komunikasi. Yang keenam ialah kesimpulan. Jadi saya akan menyambung daripada pembentangan Azura daripada bilangan nombor 3 hingga ke nombor 6. Jadi saya sambung ke nombor 3 terus iaitu untuk memperincikan lagi kefahaman melalui contoh organisasi yang mengalami perubahan organisasi kerana pengaruh dan kepimpinan seseorang yang bernama pemimpin. Azura dah cerita sikit latar belakang mengenai Asia. Jadi saya sambung dengan isu kedua iaitu berkenaan dengan jaring. Jadi saya sebenarnya mengambil contoh jaring kerana jaring adalah sebuah organisasi yang paling rapat dengan diri saya, tempat saya menimba ilmu, belajar mengenai network, belajar mengenai apa itu internet dan tempat mencari rezeki untuk anak-anak dan keluarga. Kemudian saya sangat bangga sebenarnya dapat bekerja dan berkhidmat di sebuah organisasi yang juga dikenali sebagai penyedia internet pertama. The first internet provider sebenarnya. Namun ketentuan dan takdir telah tertulis bahawa jaring tak ada lagi sekarang ni. Jadi dia menjadi sebuah warisan lah, seperti lagu Allahyarham Sudirman, Warisan. Kita ulang balik baris 4 baris yang pertama yang sangat menyentuh perasaan kita. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Jaring sebenarnya telah menjadi warisan yang terkubur dan dikuburkan. Sedikit pengenalan mengenai jaring saya akan ceritakan. Sebenarnya jaring mengalami nasib yang seumpama ni tidak bersendirian, tidak kesorangan, diikuti juga atau dialami juga oleh company-company yang lain seperti Utusan Prince Corp Sdn Bhd, Dawama Sdn Bhd, Heavyfield Sdn Bhd, MISC Integrated Logistics Sdn Bhd. Kesemua 5 company ini sebenarnya berada di bawah satu kepimpinan. Berada di bawah seorang pemimpin yang cara metod adalah sama. Cara penutupan, cara pembubaran, cara perkuburannya adalah sama. Jadi kita tengok ini ada sedikit latar belakang mengenai company-company yang terlibat. Kemudian kita terus kepada jaring. Kita nak tahu kat mana silapnya, kat mana salahnya, apa puncanya, siapa dalangnya dan apakah nasib pekerja-pekerjanya. Seperti saya jugalah. Kemudian kita nak tahu sedikit latar belakang jaring. Tak ramai yang tahu apa itu jaring sebenarnya. Siapa barisan kepimpinan dan apakah perubahan yang berlaku serta kesannya. Jadi jaring sebenarnya telah lahir pada tahun 1983 di bawah kepimpinan Dr. Muhammad Awanglah ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Mal. Dia inilah digelar sebagai bapa internet Malaysia. Kemudian pada tahun 1992 jaring atau Renkom ni telah diletakkan di bawah
satu unit kecil di bawah MIMOS. Kemudian pada tahun 2007 diambil alih oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2014 dijual kepada Datuk Nur Hisham di bawah utusan Prince Corp. Kemudian pada tahun 2015 selesai cerita jaring, ditutup secara rasmi tepat jam 12 tengah malam. So saya nak memperkenalkan sikitlah barisan kepimpinan tertinggi jaring, iaitu berpangkat CEO sebenarnya. Yang pertama ada 3 orang sepanjang penubuhan jaring. Yang pertama ialah Dr. Muhammad Awanglah, iaitu Bapa Internet Malaysia. Kemudian diikuti oleh Nik Abdul Aziz Nik Yaakob. Dan yang keempat dan yang paling singkat selama lebih kurang setahun di bawah kepimpinan Datuk Nur Hisham bin Mohamad. Dan seterusnya, dialah yang menguburkan warisan negara ni sebenarnya. Kenapa ya? Kenapa dan kenapa? Bukan hanya jaring tetapi 4 lagi company yang terlibat oleh individu yang sama, oleh pemimpin yang sama. Okey, kita tengok sebab-sebab berlakunya perubahan organisasi. Yang pertama ialah simbol jaring lah. Of course, daripada simbol begini ditukar kepada bentuk yang begini. Jadi, jaring telah berubah daripada logo, dah pasti kedudukan tempat, segala renovation berlaku. Itu perkara yang biasa berlaku dalam organisasi. Tetapi sebab kenapa berlakunya perubahan pada jaring? Kenapa berlakunya peralihan kuasa? Kerana kita lihat ada 5 faktor utama. Yang pertama ialah kuasa dan pengaruh. Kuasa dan pengaruh ni sebenarnya daripada penjualan jaring lagi lah sebenarnya. Kuasa, bila ada kuasa, bila MOF ada kuasa, dia memilih pembeli. Pembeli ni Datuk Nur Hisham dan utusan Prince Corp telah membeli jaring daripada cara mana mereka memilih utusan Prince Corp sebagai pembeli adalah tidak jelas. Kemudian diikuti dengan colonialism. Jadi bila berada di pilihan untuk mencari pembeli juga tidak jelas. Kemudian salah guna kuasa-kuasa yang ada di MOF, sedangkan ada ramai lagi company-company besar yang berminat, sedangkan utusan Prince Corp tidak ada langsung pengalaman dalam mengendalikan internet. Kita ada TM, kita ada Puncak Semangat, kita ada Altel, kita ada Time yang lebih berpengalaman untuk meneruskan jaring sebenarnya. Jadi salah urus takbir. Sebab-sebab inilah yang menjadikan jaring telah berubah pucuk kepimpinan dan beralih tangan kepada individu yang tidak bertanggungjawab. Kemudian kita lihat sedikit jaring dalam kenangan. Di sini kita lihat, saya pun ada kat sini. Kemudian kita lihat ada satu di hujung sebelah kiri ni, kita boleh lihat ada satu payslip yang telah dikeluarkan, diisukan kepada staf yang tidak pernah bekerja di jaring. Pendapatannya sebulan ialah RM20,000 Malaysia sahaja. Pendapatannya sangat lumayan. Dia mendapat di sini RM20,000. RM20,000 dia dapat, sedangkan dia tidak bekerja. Sangat mengecewakan. Kemudian kita lihat lagi bagaimana CEO bankrupt, biarkan kuda hidup sengsara, didenda RM5,000. Sedangkan ramai kaki tangan jaring, hampir 500 orang dibiarkan sengsara juga. Tapi kita orang tidak dapat apa-apa yang setimpal lah. Apa-apa ganjaran yang setimpal. Kemudian ini masih lagi jaring dalam kenangan kita lihat apa yang berlaku. Saya pun ada di sini. Okey, yang berlaku wajah-wajah ni semua kehilangan pekerjaan, di mana kami juga ada keluarga untuk meneruskan kehidupan. Kemudian hikmah daripada pembubaran jaring sebenarnya, kita lihat ramai kaki tangan jaring telah menggunakan semua kemahiran
yang ada selain daripada menyelia internet sebenarnya. Bukan hanya sekadar mahir dalam bidang networking, tapi boleh sebenarnya membina kerjaya baru, membina kemahiran baru seperti sahabat saya membuat craft kat sini, ada yang buat kek, ada yang buat catering, ada yang menjadi salesman walaupun dulu buat installation pegang router semua, kemudian buat biskut. Seorang yang sangat mahir dalam bidang development dalam bidang web designing semua. Kemudian kita ada ni seorang yang engineer yang bagus, boleh menulis, boleh menerbitkan buku-buku yang sangat berkualiti. Kemudian kita nak tahu juga teori-teori yang berkaitan dengan isu pembentangan. Jadi Dr. Nur Hisham ataupun pemimpin jaring yang ketiga ini sebenarnya dia tidak ada rangsangan intelek, tidak berkarisma, tiada inspirasi motivasi dan tiada wawasan. Jadi kesemua ciri-ciri yang dimiliki ini adalah bertentangan dengan teori yang telah dijelaskan oleh scholar kita iaitu Burns dan Bass. Tidak ada langsung sama ada dia sengaja merancang atau sengaja tidak mempamerkan ciri-ciri kepimpinannya, kita pun tak pasti. Yang pastinya dia tidak langsung cuba memberikan perwatakan dan teladan yang baik dengan membelanjakan wang syarikat ke arah yang tidak jelas, tidak baik. Kemudian mengurangkan allowance, bayaran allowance kepada pemegang-pemegang sedia profesional terus diberhentikan. Jadi tiada motivasi, inspirasi motivasi untuk staf tidak ada lagi. Rangsangan intelek pula dia tidak menggalakkan lagi staf-staf untuk attend training, untuk pergi menambah ilmu, untuk pergi menambahkan rangkaian dan sebagainya. Jadi apabila berlaku daripada kepimpinan sudah ada masalah, tidak menunjukkan ciri-ciri kepimpinan yang bagus, kesannya sangat besar kepada organisasi, kepada kaki tangan, kepada pelanggan-pelanggan. Yang pertama, kaki tangan kebajikan sudah diketepikan. Hak-hak kaki tangan juga diabaikan. Dan pihak pemimpin juga memberi tekanan dan desakan kepada kaki tangan apabila ditempatkan ke cawangan-cawangan yang tidak munasabah dengan alasan yang tidak kukuh, kemudian surat tunjuk sebab, surat memindahkan tempat kerja dan pelbagai lagi. Kemudian akhirnya apa yang terjadi kepada jaring ialah organisasi terbubar. Jadi kesimpulan daripada pembentangan kami ialah kepimpinan ditambah dengan transformasi, maka berlakulah perubahan dalam organisasi. Jadi kepimpinan transformasi sebenarnya kita boleh simpulkan di Malaysia kita kajian-kajian lepas lebih tertumpu kepada sektor pendidikan sahaja. Kemudian kita dapat melihat banyak berlaku perubahan yang negatif apabila berlaku transformasi dalam kepimpinan. Ada juga, sungguh pun begitu, tidak dinafikan, ada juga perubahan yang positif seperti yang kita boleh lihat sekarang. Dr. Nur Hisham yang ada sekarang tengah berjuang habis-habisan untuk menentang masalah COVID-19. Jadi perubahan positif yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan Bas juga mengatakan sebenarnya tingkah laku kepimpinan ni boleh diukur menggunakan MLQ instrumen. Jadi saya merumuskan bahawa sebenarnya pemimpin ni dia perlu ada ciri-ciri yang diperkenalkan oleh Bas, iaitu 4 ciri yang telah dijelaskan sebelum ni. Pemimpin perlu melihat, yang kedua, pemimpin perlu melihat organisasi adalah satu tanggungjawab dan amanah yang akan dihisap olehnya. Kemudian pemimpin perlu ada kesabaran yang tinggi dan bijak
apabila menangani semua isu dalam semua situasi supaya tidak berlaku kemudaratan kepada pengikut dan organisasi. Contoh yang saya boleh jelaskan kat sini apabila Allah menciptakan Nabi Adam, dijadikan khalifah di muka bumi ini, dijadikan ramai Nabi, tetapi dia hanya memilih sebanyak 25 Rasul saja. Di kalangan 25 Rasul itu, hanya 5 Rasul yang mendapat gelaran Ulul Azmi. Kerana gelaran yang diberikan oleh Rasulullah yang memiliki ketabahan yang luar biasa untuk menyampaikan risalahnya. Jadi di kalangan kita pasti ada seorang pemimpin yang bagus, yang tak bagus dan pelbagai lagi. Jadi untuk menjadi pemimpin sebenarnya kita perlu belajar. Kita perlu ada inspirasi, kita perlu ada motivasi. Kemudian kita boleh ambil contoh juga kisah Ustaz Abid yang sekarang tengah tular di media sosial, di semua dada-dada akhbar dan mendapat liputan seluruh rakyat Malaysia dengan amalan kepimpinan melalui teladan. Ustaz Abid menggunakan pendekatan ini di dalam untuk menjayakan organisasinya sendiri iaitu Transform Jiwa, Training dan Konsultansi, di mana dia menyediakan 3 program iaitu program Keluarga Sunnah, Pro-Kid Tour dan program Bekerja. Jadi dengan contoh yang ditunjukkan kepada seluruh rakyat Malaysia, sebenarnya membantu organisasinya lebih berjaya, mendapat sambutan yang luar biasa daripada seluruh rakyat Malaysia. Kemudian yang ketiga, saya tertarik dengan Menteri Agama kita yang baru, Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menerusi video dalam talian di platform media sosial ketika dia menemu ramah dan bertanya soalan kepada Ustaz Azhar Idrus, kalaulah Tuan menjadi Menteri Agama, dengan rasa rendah diri, dengan penuh karisma, dengan penuh keyakinan dan dia bertanya kepada sahabat dia untuk mendapatkan timbal balas, mencari pandangan, mendapat idea untuk meneruskan kepimpinan dia sebagai seorang menteri. Jadi tinggalkan sahabat-sahabat dengan 2 video yang sangat menarik ini, iaitu satu, kepimpinan yang ada wawasan, yang berkarisma dan ada rangsangan intelek daripada Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dan yang terakhir ialah satu soalan, Ustaz kena betul sikit kepala Ustaz minda Ustaz, sebab saya nak tanya soalan yang cepumah. Allah, ni nak jerak ni. Tak jerak, tapi sekadar nak tahu. Ni ikhlas. Mungkin soalan ni mungkin akan jadi viral seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Allah. Soalannya gini Ustaz. Kalau Ustaz jadi Menteri Agama Malaysia, Ustaz nak buat apa? Secara ikhlas.
Okey. Yang kedua ialah kepimpinan yang tidak ada inspirasi motivasi. Bos, saya nak cakap sesuatu. Bos, kenapa TH 3 bulan kerja boleh naik pangkat sedangkan saya yang bertahun kerja ni tak naik pangkat? Saya rajin kot, saya datang kerja awal, saya buat OT hari-hari. Lepas tu, saya sampai tak rehat tau nak siapkan semua kerja saya. Okey, sekarang saya nak awak call VIP customer kita untuk datang hari ini. Hello Datuk. Datuk boleh tak datang office kita hari ni? Pukul 3? Okey. Thank you Datuk. Bos, Datuk cakap dia tak dapat nak datang. Liha, awak cuba call. Hello? Ayah datang office saya kejap. Ayah tanya, ayah datang je pukul 3 ya? Itulah tempat dia. Okey, dengan berakhirnya 2 video tadi, maka saya simpulkan dan akhiri dengan serangkap pantun untuk kita semua. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Bye.